satu blok gabungan para habaib, ya Allah, rahimahumullah, dan para alim ulama, rahimahullah, para dai negarawan, orang-orang besar, ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur, berkah, beri kesehatan, bersama-sama serta NGO yang datang kat jenderam ni mengadu hal, ya, Pak Cik tua, Pak Cik sesepuh, ya dah, jadi kita membincanglah di dalam berbagai bidang untuk jadi satu gabungan. Jadi ada kekuatan, tuan-tuan. Kalau kita buat sendiri-sendiri, sama macam partai sekarang kan, banyak partai tapi tak ada kekuatan. Cuba dia bersatu atas dasar Melayu Islam, kuat kan. Tapi kerja kita bukan nak buat parti. InsyaAllah lagi akan datang kita akan urai. Kita nak masukkan ni adab kerohanian. Ya, bukan ulama ataupun kita pendakwah nak masuk mentadbir tak. Ya, tapi kalau dah takdir tak boleh buat apalah. Tetapi kita nak menyandarkan prasarana, iaitu kita nak memertabatkan adab. Adab ni kerohanian berdasarkan akidah yang sahih, syariat yang benar, lahir dan batin. Tapi yang penting tuan-tuan ialah hubungan dengan Allah. Dan hubungan wasilah sampai pada Rasul melalui guru-guru perguruan ulama. Yang tadi awal saya tunjuk ni tuan-tuan, itu Kiai Ajeng, ini filem dia lah. Kiai Ajeng tu Sultan Mataram punya guru besar. Kiai Ajeng tu Sultan Mataram punya ayah, Kiai Ajeng punya guru Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ni sudah ada dapat isyarat bahawa Belanda akan serang. Yang tersuat. Dia lukis, Sunan Kalijogo ni artis. Dia lukis gambar musuh yang akan datang serang masa tu jauh tu, Indonesia Nusantara tu, ada pakai topi. Ini akan mengganas di negara kamu, dia akan menghancurkan, merosakkan agama kamu. Maka disuruh segala sultan-sultan menghantarkan anaknya belajar dengan kiai. Itu Sultan Agung, itu cerita Sultan Agung, Sultan Mataram terhebat. Ya, ayah dia hantar dia masa kecil belajar dengan Kiai Ageng. Kiai Ageng ni ada kepondokan, tempat training lah. Ini zaman pondok ni tuan-tuan, lama dah, daripada zaman Sunan Ampel, Sunan Giri. Sunan Giri itu anak Sunan Ampel, Sunan Bonang anak Sunan Ampel, ya, Sunan apa juga, semua belajar di pondok Giri. Lepas tu dihantar pengajian jadi penasihat kerajaan Majapahit, kemudian membina negara Islam Demak. Jadi saya ni bukan ulama, saya ni kaki sejarah. Ada sikit peneka sikit. Ya. Sebab itu mesti ada ni wasail ni, kita sampai kepada Rasul SAW dengan para guru. Maka kita kena bangunkan balik, ya, perguruan ulama tahsus. Kalau tak pun, tak semua orang boleh kita bawa cara tahsus. Kita ajak dia lazim duduk majlis ilmu. Sebagai pimpinan NGO Islam, kita tidak boleh tidak bergerak secara syok sendiri. Isu-isu yang dibangkitkan dalam menegakkan agenda agama bangsa dan tanah air mesti ada panduan dari mursyid, dari alim ulama yang rasik, yang beramal dengan ilmu mereka, yang warak lagi soleh. Kerana apa? Kerana tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan mardatillah, redha Allah. Bukan untuk mendapat nama, untuk mencari glamour, ya, untuk menjadi popular dan lain-lain tujuan duniawi. Semakin kita berjuang, tauhidullah kita semakin kuat. Semakin kita berjuang, semakin cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah. Semakin kita berjuang, semakin banyak kita beri manfaat kepada manusia lain. Semakin kita berjuang, semakin kuat adab kita, semakin teguh hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Ini tidak mungkin dicapai tanpa panduan tepat dari alim ulama rasik. Hal ini jangan dipandang enteng oleh mana-mana perjuangan NGO Islam. Dimensi ini telah ditegaskan semasa persidangan NGO-NGO bersama ulama pendakwah anjuran bumi baru-baru ni. Akhir kata, jangan lupa untuk kita pertingkat aspek integriti, intellectuality
dan spirituality. Kluster kedaulatan negara. Hari ini kita akan dengar beberapa komen daripada yang bagus. Kedaulatan negara. Ada datang, Pak Syekh. Yang macam kita punya undang-undang ni, Pak Syekh. Ini orang kacau-kacau kalimah Allah ni, Pak Syekh. Kau tanya aku apa? Saya susah kata. Ada kata perundangan ni bahasa Inggeris lah. Kita patut tukar bahasa Melayu. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, tetap undang tu manusia yang buat. Kalau kita lihat daripada sejarah perundangan di Malaysia khususnya, undang-undang ini sebenarnya terbit lebih awal lagi, iaitu bermula daripada sebelum merdeka lagi, iaitu di waktu sebelum penubuhan Federated Malay State ataupun Persekutuan Tanah Melayu, iaitu ianya berkait rapat dengan dua kes. Saya ingin menyebut sepintas lalu saja kes yang melibatkan ini semua pengamal undang-undang yang biasa dengan undang. Profesor memang tahu bahawa kes pertamanya ialah pada tahun 1915 lagi, iaitu Syekh Abdul Latif melawan Syekh Alias, Buk tahun 1915, FMSLR 204. Jadi ini yang pertama, dan yang keduanya yang begitu popular di kalangan pelajar undang-undang ialah Ramah versus Layton, yang mana pada tahun 1927. Jadi apa yang ingin saya jelaskan di sini ialah dalam keputusan kedua-dua kes mengatakan dengan jelas bahawa undang-undang Islam atau ayat yang digunakan ialah Muslim law telah pun wujud di tanah Melayu ini. Dan di dalam kes Ramah versus Layton dalam bahasa Inggeris, dia memutuskan bahawa THORA ni, Hakim Tun, iaitu Hakim Mahkamah Rayuan pada tarikh tersebut mengatakan bahawa the law of the land, iaitu undang-undang tanah Melayu ataupun yang diamalkan di tanah air Melayu ini adalah Muslim law. Jadi bertitik tolak daripada tahun 1915 dan seterusnya 1927, undang-undang yang telah pun diamalkan ialah undang-undang Islam. Jadi itu pendekatan ataupun dari segi sejarahnya. Jadi sebelum lahirnya negara yang tercinta ini, iaitu Malaysia pada tahun 1963, dari segi sejarahnya tempat ini dinamakan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi di sudut perundangan kita tahu melalui kedua-dua kes tadi dengan jelas bahawa asasnya ialah undang-undang Islam. Maka telah berlangsung persidangan NGO, ulama, pendakwah dan negarawan pada 1 Mei 2021 di Kuala Lumpur dengan tema Persatuan dan Kesatuan ke arah memartabatkan adab dan sahsiah kenegaraan. Fokus kluster siasah kenegaraan ialah mengusahakan untuk pertama menggembling pakar-pakar perlembagaan dan perundangan untuk menyediakan naratif siasah kenegaraan yang menepati adab dan sahsiah Islam serta ciri-ciri asas watan Melayu. Kedua, menggembeling aktivis-aktivis untuk menggerakkan kesedaran siasah, adab dan sahsiah kenegaraan pada seluruh warga. Ketiga, menggembeling ulama, agamawan untuk gerak dakwah dan tarbiyah, adab, sahsiah, berteraskan kerohanian aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah pada seluruh warga, termasuk raja-raja dan rakyat. Keempat, persatuan dan kesatuan kalangan pakar-pakar bidang, ulama, pendakwah dan negarawan dapat menggerakkan institut yang bebas dan berpengaruh bagi menyediakan resolusi, teguran, nasihat yang tepat dan berkesan kepada ahlul hilli wal akdi, merangkumi pemimpin, pentadbir dan pihak berkuasa serta rakyat jelata. Kemudian kemasyarakatan media dakwah ini penting. Ini kita akan buka kluster. InsyaAllah lepas saya cakap ni, ada peluang sejak rehat. Nanti kita beri masing-masing yang ketuakan komen sikit lah. Kluster yang saya
akan sentuh, iaitu kluster dakwah dan media. Kalau kita lihat pada akhir-akhir ini, kita lihat bagaimana dakwah tidak hanya sekadar untuk menyampaikan ceramah, tetapi dakwah ini perlu kepada sumbangan ataupun kerjasama yang kuat lagi mantap di antara semua pihak. Sebab itu persidangan ini kita adalah persidangan yang sebenarnya semua sayang kepada negara ini, negara Malaysia yang tercinta. Kita untuk menghimpunkan gerak kerja, tenaga, kita akan keluarkan usaha-usaha mencetuskan idea-idea yang bernas untuk memperkasakan negara Malaysia yang tercinta ini. Kita membantu pihak politik yang mereka itu dipilih untuk menguruskan negara ini, tetapi kita memberikan input idea-idea yang bernas, khususnya dalam bidang dakwah dan media. Saya ingin mengajak melihat kepada satu sistem yang disebut oleh seorang ulama daripada bumi Hadramut Yaman, bumi Yaman, iaitu Al-Mufakkir Islami, pemikir Islam, Dr. Al-Habib Abu Bakar Ali Al-Masyhur Al-Adni pernah menyebutkan dalam satu mesej ilmu fiqh tahawulat yang beliau sebut, iaitu tajdid lughatud dakwah, memperbaharui bahasa dakwah. Apa makna memperbaharui bahasa dakwah? Memperbaharui bahasa dakwah iaitu menggunakan segala teknologi yang ada pada hari ini, segala media masa yang ada hari ini untuk kita sampaikan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, dakwah Mustafawiyah. Maka program persidangan ini ialah untuk menyebarkan dakwah yang melalui adab, iaitu al-akhlaq. Sebab tu bila sebut tentang Rasulullah SAW, tidaklah molek, tidaklah indah, tidaklah cantik kalau kita sebut Nabi SAW akhlaknya lah terbaik, sehinggakan ramai orang memeluk Islam, termasuklah bangsa Melayu, termasuklah Cina, termasuklah India, termasuklah segala bangsa yang ada di negara Malaysia ini. Dan dakwah tidak boleh hanya sekadar tertumpu pada satu aspek saja, tetapi perlu menyeluruh. Dakwah dengan media juga perlu pada hari ini. Maka kita tujuannya melakukan persidangan tersebut ialah untuk menyebarkan dakwah dengan media yang ada di negara Malaysia ini. Banyak rangkaian-rangkaian televisyen, rangkaian media masa, internet yang boleh kita gunakan untuk memantapkan, memperkasakan negara Malaysia yang tercinta ini melalui dakwah Mustafawiyah, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW membetulkan umat. Membetulkan umat. Ada setengah tu jadi raja, ada setengah tu jadi pembesar, ada setengah tu jadi pahlawan, ada setengah tu jadi ahli tijarah, ahli berniaga, ada setengah tu jadi penyokong rakyat, ada setengah tu tukang kilatkan pedang ni, ada setengah tu tengah beri makan air pada kuda. Itu semua didikan Sayyidina Rasulullah SAW. Bukan saja dia buat gitu, tuan. Senang ke tuan-tuan nak kerja ambil air beri minum kuda? Ya, tengah-tengah padang pasir, kuda diberi minum, awak pun tak ada air dah. Ya tak? Ini didikan Sayyidina Rasulullah SAW. Bila kita tengok pada kesatuan umat, maka perlu umat ni bersatu untuk mendapat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan caranya adalah bila kita berpegang teguh kepada tadi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tadi Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kamu berpecah belah. Jadi bila disebut tentang tadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya-Allah kamu tidak akan sesat. Jadi begitu juga pada hari ini kita kena usahakan supaya kesatuan umat Islam ini dapat disatukan. Apabila kita berpecah belah, maka hilang kekuatan kita. Allah SWT sebut dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wa ati'u Allah wa rasulah, taatilah kamu akan Allah dan Rasulnya,
Wala tanaza'u, janganlah kamu pecah belah bergaduh satu sama lain. Fatadhhaba rihukum, maka hilang kekuatan kamu nanti. Wasbiru, hendaklah kamu bersabar, sungguhnya Allah SWT bersama dengan orang yang sabar. Jadi Allah SWT telah mengajarkan satu kaedah pada kita dengan mentaati Allah dan juga Rasul. Dan jangan kait kita berpecah belah. Dalam masa yang sama, kita tahu juga kadang-kadang orang salah dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Maka sebab itu Nabi SAW bagi tahu, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, sungguhnya orang yang hidup selepas aku nanti, فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, akan nampak banyak ikhtilaf yang akan berlaku. Maka Nabi SAW keluarkan cara solusi penyelesaiannya. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Untuk elak daripada perbezaan pendapat, pertelingkahan tadi, hendaklah kamu pegang teguh pada sunnahku dan juga sunnah khulafa' rasyidin. Pegang pada sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat, terutama sekali khulafa' rasyidin. Mereka adalah orang yang nampak petunjuk. Sebab itu bila kita satu-satu masalah, maka ulama akan tengok kehidupan para sahabat, terutama kehidupan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dan begitu juga zaman Khairul Qurun. Sebab itu telah menjadi satu kaedah bagi kita, iaitu kita perlu berpegang, terutama kaedah bagi ahli sunnah wal jamaah, untuk menyatukan umat dalam mentaati perintah Allah dan mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Kita mengambil sumber Al-Quran dan Hadis, begitu juga ijma' para sahabat dan juga qiyas para mujtahid. Maka Alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang kita berjaya dalam mengamalkan perintah Allah dan sunnah baginda Nabi SAW melalui kaedah yang telah ditunjukkan oleh ulama kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cukup merasa hairan. Sebuah bangsa yang mempunyai peradaban yang begitu hebat, sehingga sekarang ini kita masih tercari-cari satu formula untuk menyatukan mereka. Tadi Pak Syekh ada sebutkan tadi tentang NGO Melayu banyak, tetapi sebenarnya NGO Cina lebih banyak pada NGO Melayu. NGO Cina ada hampir 10,000 buah persatuan. Saya rasa NGO Melayu tidak sampai angka 5,000, saya agaklah. Tetapi NGO, sebab saya buat kajian tentang NGO Cina ini, NGO mereka ada hampir lebih kurang 10,000. Tetapi mereka tahu bila masa untuk mereka bersatu. Ini yang menjadi satu kepelikan kepada saya. Kenapa kita banyak bercakap tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, itu agama Islam, tapi kita masih gagal untuk menyatukan umat Islam di negara kita ini. Saya memohon dan merayu pada tuan-tuan perempuan, carilah jalan apa sekalipun untuk menyatukan. Kalau tidak dapat pun cari titik persamaan itu. Tuan-tuan kena cari untuk menguruskan perbezaan itu. Kerana hari ini titik persamaan terlampau sukar untuk menyatukan orang Melayu. Kalau dengan titik persamaan itu sukar untuk dicari, maka kita kena beralih satu lagi ke arah, iaitu untuk menguruskan perbezaan yang sangat rumit ini. Merasakan kalau kita tidak kembali balik ke zaman kegemilangan ini untuk mencipta balik kegemilangan pada masa akan datang. Kita banyak bercakap soal kegemilangan masa lalu, tetapi kita masih lagi gagal untuk mencipta kegemilangan masa akan datang berpandukan kepada kejayaan masa lalu. Alhamdulillah, Al-Fakir adalah dipilih. Saya dipilih untuk memperbincangkan tentang kluster kemasyarakatan dan hubungan antara kaum di negara Malaysia yang tercinta. Mari kita kembali mengingati bagaimana negara Malaysia ini pada asalnya tidak disebut dengan Malaysia, disebut dengan Tanah Melayu. Tetapi di dalam Tanah Melayu itu ada hubungan di antara kaum yang besar, iaitu Melayu, bangsa Melayu dan juga bangsa Cina, juga bangsa India. Sekiranya kita melihat lembaran sejarah yang dahulu, kita akan lihat bagaimana kedatangan orang Cina
iaitu pelbagai bangsa daripada kaum Cina yang datang ke tanah Melayu. Ada mereka di antaranya yang datang daripada beberapa negara ataupun beberapa daerah daripada wilayah-wilayah di negara China. Kemudian datang ke tanah Melayu. Di antaranya kita lihat bagaimana hubungan di antara orang Melayu yang asal yang berada di tanah Melayu itu dan juga kaum-kaum yang ada di tanah Melayu, khususnya yang saya ingin sentuh, kaum Cina. Kaum Cina yang datang, contohnya kalau kita ingat ada seorang yang namanya Laksamana Cheng Ho telah datang ke tanah Melayu, masuk ke dalam kerajaan kegemilangan, ke kerajaan Melaka. Ketika itu Laksamana Cheng Ho adalah Laksamana, bukan peniaga, bukan pedagang. Beliau adalah Laksamana, datang ke tanah Melayu, membuat hubungan di antara orang Melayu dengan bangsa Cina. Akhirnya mereka rapat. Dan juga kalau kita lihat di Melaka khususnya, kita akan lihat bagaimana reka bentuk masjid, khususnya reka bentuknya adalah reka bentuk daripada kesusasteraan ataupun seni bina bangsa Cina. Kita boleh melihat satu wilayah, iaitu di dalam Melaka sendiri, ada satu masjid tertua, iaitu Masjid Kampung Hulu. Tahu tak siapa yang membuat reka bentuk ataupun reka binaan itu? Ia adalah bangsa orang Cina. Maka hubungan di antara orang Melayu dengan orang Cina sangat baik suatu masa dahulu. Dan kemudian kita lihat pula bangsa India yang telah datang ke tanah Melayu ini, lebih kurang dikatakan India Muslim, telah datang ke tanah Melayu ini lebih kurang 1000. Kurun ke 15 telah datang ke Georgetown, dan di sana mereka berdagang di antara satu sama lain. Dan hari ini kita dengar ada dua India Muslim. Satu kita sebut Mamak, dan satu lagi kita lihat bagaimana kaum India daripada kaum Malabari yang telah datang ke tanah Melayu. Hubungan di antara mereka rapat, khususnya di Pulau Pinang. Maka pertemuan persidangan ini ialah untuk memartabatkan adab. Adab maknanya jati diri. Bangsa, adab adalah spiritual, kerohanian bangsa. Sekiranya kita orang Islam dapat menyatukan walaupun di antara bangsa yang berbeza, inilah tujuan kita untuk menaikkan, memartabatkan adab spiritual, rohani bangsa itu dengan jati diri bangsa. Kita tidak meletakkan Cina mesti jadi orang Melayu, ataupun orang Melayu mesti jadi India, India mesti jadi Cina. Tidak, itu bangsa setiap orang. Tetapi kita nak kerukunan, kedamaian. Lepas tu pendidikan. Ini banyak tentang pendidikan. Ini Yayasan Brainy Bunch ni, ya, alhamdulillah dah ada 100 cawangan lah. Tapi dia merasai agama silibus tu tak kuat. Pada kesempatan ini yang ringkas, ingin saya himbau sedikit dari sudut dakwah dan pendidikan, dakwah dan tarbiyah, bahawa sudah tentu kita yakin bahawa ini adalah sudut dan dimensi yang utama dan terpenting dalam kita mengislahkan umat, mengislahkan masyarakat. Dan kita sangat yakin bahawa agenda dan gelanggang dakwah ini harus diberi penekanan yang sebesar-besarnya, dan harus dilihat dari kedua-dua sudut, dari kedua-dua gelanggang, iaitu pendidikan rasmi dalam institusi rasmi yang sudah tentu ada kesan yang besar kepada masyarakat kerana luasnya dan ramainya yang merasakan impak dan penyertaan. Tetapi jangan kita lupakan pentingnya gelanggang pendidikan dan dakwah tidak rasmi ataupun institusi-institusi masyarakat, para ulama yang menggerakkan madrasah-madrasah, menggerakkan dakwah di tengah-tengah masyarakat, yang sudah tentu mereka tampil dan hadir dengan kekuatan, keberkatan yang tersendiri, yang sangat juga menentukan
kedudukan dakwah, kesedaran dan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harapkan dengan usaha kita ini dapat kita membugarkan, dapat menyemarakkan, dapat memperkasakan lagi proses dakwah dan tarbiyah atas manhaj yang hakiki, manhaj Rabbani yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kedua-dua gelanggang ini. Kita sama-sama perkasakan silabus, pengisian dan juga tenaga pengajar dalam kedua-dua gelanggang ini, dakwah dan tarbiyah rasmi dan tidak rasmi, saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. Mudah-mudahan model ini membawa 4 perkara, iaitulah 4 mahabbah. Pertama, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah yang kedua, mahabbah Rasulullah. Yang ketiga, mahabbah daripada Rasulullah, daripada para malaikat. Yang keempat, mahabbah daripada guru-guru kita. Kita punya kaedah berkat para habaib, para masyayikh, para kiai, kita dapat membawa kepada di peringkat atasan, di peringkat bawahan, di peringkat pertengahan, kerana sifat kita membawa mahabbah yang 4 tadi. Mudah-mudahan itu sajalah perkongsian, bukan mengulas, bukan mengomen, tak menambah apa yang disebutkan oleh Pak Syekh kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. 4 fitnah yang kita mohon asbab majlis kita ni. Pertama, fitnah agama. Yang kedua, fitnah harta. Yang ketiga, fitnah ilmu. Yang keempat, fitnah kuasa. Yang pertama, kita kena mesti sokong idea yang apa yang disampaikan sebentar tadi oleh Ustaz Hafiz. Dan saya kalau boleh cadangkan, sebagaimana idea ini disusun oleh beliau bersama dengan tim beliau, kita juga sokong untuk beliau teruskan. Dah mula, teruskan. Tak diserahkan kepada yang lain, tapi daripada kita ini perlu ada wala. Perlu ada wala, kesetiaan itu sendiri, kesetiaan loyal, dan juga apa yang diputuskan sami'na wa ta'na. Kalau semua nak memberikan pandangan, tak akan jadi dan tak akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu jangan berselisih, kamu akan gagal, pertolongan Allah akan diangkat daripada kamu. Di mana akan cari pertolongan kalau pertolongan Allah diangkat daripada kita? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati pertemuan ini dan membawa hasil yang bermanfaat, dan ke depan insya-Allah kita semua akan bergandeng bahu dan memberikan sokongan serta wala dan loyal. Kalaupun ada namanya ahli hal wal aqdi, kita serahkan kepada Ustaz Hafiz untuk menentukan siapa yang akan diletakkan dalam ahlul hal wal aqdi dalam peringkat yang rendah, peringkat kita bukan berperingkat negara secara menyeluruh, tapi bermula daripada bawah. Dengan itu insya-Allah diberkati oleh Allah. Yang saya nampak tadi, apa yang disebut oleh Syekh Hafiz, binasanya halaka amraun lam ya'rif qadrahu, iaitu binasa seorang kaum yang seseorang atau kaum itu apabila tidak kenal jati diri ini, ataupun apa yang Dr. Yusri sebut national state, national state kebangsaan, kesahsiah kenegaraan. Mana kita nampak negara kita sekarang ni hilang sahsiah kenegaraan, nak bawa ke mana? Kalau kita tengok hilangnya punca membina sahsiah kenegaraan, sedangkan negara kita adalah sebuah Islam, adalah negara Islam adalah agama persekutuan, tapi kita tak meningkatkan, kita tak tonjolkan, kita tak dedahkan, kita tak berikan. Itulah jati diri ataupun sahsiah kenegaraan yang patut kita dedahkan kepada masyarakat. Artinya orang yang bukan Islam hormat dengan kebangkitan ataupun sahsiah kenegaraan kita ini. Maka dengan ini kita kena lakukan, kita kena beritahu masyarakat kita. Kita kena tengok apa yang kita boleh buat, kita boleh bantu sesama kita. Kalau cerita pasal ekonomi,
di mana tempat yang kita boleh bantu? Dari segi pendidikan di mana? Patutnya kita fikir begitu. Kena jalankan kerja dakwah. Kerja dakwah ini lebih senang sekiranya kita bersatu, itu maksudnya. Mudah-mudahan itulah harapan kita. Mungkin inilah hasrat daripada yang kita datang untuk berkumpul ni. Dari segi ekonomi, nak satukan kuasa kita yang sedikit je, tak perlu banyak pun. Kita ada Datuk Luqman, Masya Allah, tadi bincang sikit, nampak ada sinar lah. Insya Allah hari ni mungkin kita boleh satukan kuasa beli kita. Satukan kuasa beli dekat pengguna, satukan kuasa beli dekat pembekal. Kita jauh lagi. Kita kalau tengok data, maaf sikit, 2 minit sikit. Sebab data, 110 bilion belanja runcit tahun 2019. Di Malaysia, saiz pasaran kita 110 bilion belanja runcit, baru di peringkat 1, layer pertama. Kalau kita ambil sampai layer pengedar, pengilang, peladang, maknanya minimum 300 bilion lebih. Tapi di peringkat layer 1 je, orang Melayu punya share pasaran baru 8% saja. 60% masih lagi kita bagi pada penjajah syarikat-syarikat asing. Kalau kita ambil dekat layer pengedar, sampai pengilang, sampai pembekal bahan mentah, kita dah tinggal 2-3% saja. Ini satu peluang pada kuasa beli kuasa kita. Yang beli kita. Kalau katalah sekolah-sekolah tahfiz semua satukan pembelian pembekalan, bantu balik institusi ekonomi kita yang tengah kita bina ni pun dah boleh mula sebagai kekuatan asas. Dan yang kedua, satukan melalui share lah. Kita buat koperasi. Kalau tak nak pakai koperasi Kopim, pakailah koperasi baru pun tak ada masalah. Ada banyak koperasi pun tak ada masalah. Dan saya tawarkan untuk mana-mana institusi untuk memiliki malakatmu sendiri. Kami buat satu sampel je. Sampel saja untuk dimiliki secara bersama. Supaya perkongsian kita adalah perkongsian yang boleh memakmurkan komuniti setempat, supaya kita tidak lagi jadi bangsa yang meminta-minta. Saya mewakili kluster keselamatan kerana saya tentera barangkali Tuan Guru Hafiz pernah kita bersama-sama melaksanakan program di Masjid Khalid Al-Walid, majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi saya dalam masa terbatas ini saya nak bercakap tentang keselamatan ni terlalu luas lah, ya, skopnya. Tapi apabila saya teringat pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda menyebut mafhumnya, sinfan minan nas iza salaha salahan nas wa iza fasada fasadan nas al ulama wal umara. Kalau tak tepat hadis tu minta maaf, ya. Nabi kata dua golongan apabila baik dia maka baiklah ummah, dan apabila rusak maka rusaklah ummah. Siapa dia itu? Al-ulama dan al-umara. Jadi apabila kita nak membicarakan tentang keselamatan ni, jadi dua perkara ini harus kita fokuskan. Al-ulama wal-umara. Kalau yang berlaku hari ini kekacauan ummah ni, pada saya melihat selain pada ulama, umara itu sendiri harus diislahkan. Kena kita tengok sistem politik, sistem pentadbiran negara kita hari ini, ya, banyak berlakunya kekacauan di mana kita ni, sebagaimana disebut oleh Dr. Rodwanti, dan saya selalu forum dengan beliau juga ketika bahawa orang politik, pemerintah ni harus diislahkan dengan cara tarbiyah Islam. Ini yang kita barangkali saya suka menyarankan NGO cuba kita fokuskan kepada al-umara ni, ya? Kerana kita ingatkan satu hadis saya tak perasan an-nas ala dini mulukihim. Manusia ni dia ikut atas, ya. Kalau atas okey, macam saya dalam tentera memang itulah falsafahnya. Kalau panglima tu okey, insya-Allah anak buah dalam satu camp tu jadi okey. Kita islah sikit-sikit lah. Di samping amar ma'ruf, kita buat nahi munkar, ya. Sikit nahi munkar memang tak boleh elak. Kalau kita biarkan nahi munkar ni berterusan, amar ma'ruf saja kita gerakkan, maka yang akan menjadi barah tu, ini dia akan terus berkembang, dia akan terus membesar, dan apabila dia pecah, payah. Ya, saya tak nafikan gerakan amar ma'ruf, alhamdulillah. Kita masjid surau berjalan baik di Kuala Lumpur, masya-Allah. Ya, gerak-gerak kerja kita dari segi islahul ummah, dari segi amar ma'ruf. Tapi nahi munkar tu, ya, ini saya sendiri pun lemah lah, kan, tak rupaya. Kita kena buat secara kolektif, mesti secara gerak kerja berkumpulan, insya-Allah. 10 tahun sebenarnya kami memperjuangkan macam mana nak mengembalikan jati diri.
Bila saya tengok Pak Syekh cakap tadi, bangsa yang tidak kenal jati diri akan hancur satu hari nanti. Hari ini tuan-tuan, kalau kita nak mencari Melayu, seperti mencari nasi di balik kerak. Mana ada nasi balik kerak tuan-tuan. Di hari ini tuan-tuan, dari segi budayanya 10 tahun lalu kami mula mengorak langkah, mengisi jiwa anak-anak muda, mengingatkan balik tentang Melayu. Tentang sebenarnya apa yang kita bawa hari ini adalah perjuangan untuk mengisi jiwa-jiwa kosong anak bangsa kita yang terikut dengan budaya Korea, yang terikut dengan budaya Barat, yang akhirnya hari ini bila dia tengok orang Melayu bertanjak, dia rasa ni orang ni cukup luar biasa, pelik ataupun baru balik daripada majlis kahwin. InsyaAllah tuan-tuan, dengan apa yang tuan-tuan bincangkan di sini, apa yang kita nak bawa ni, saya harapkan sangat-sangatlah agar janganlah dipandang enteng busana Melayu lama, kerana di dalamnya tersirat 1001 makna. Janganlah kita sisihkan keris yang sebenarnya menjadi lambang kepada kepahlawanan diri dan jati diri agama kita orang Melayu. Dan janganlah dipandang enteng kepada panahan, kerana sungguhnya ia adalah sunnah yang memberikan kekuatan. Saya minta ampun, minta maaf anda ada salah silap. Tetapi kami di pasukan yang berbudaya ini, yang berbusana ini, mengambil peluang ini, memberikan sepenuh sokongan kepada Pak Syekh. Kami akan himpunkan anak-anak muda, kami akan himpunkan mereka-mereka ini, kami akan jemput mereka untuk menyokong pergerakan ini, dan kami tidak akan khianat, dan kami akan walak dan terus bersetia. Amin, Masya Allah. Takbir! Allahu Akbar.